Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Muhammad, pelajar diploma pasca siswazah pendidikan Islam Kahut 6, akan membentangkan satu video persediaan bagi subjek aplikasi psikologi dalam pendidikan. Video ini merangkumi 4 topik, iaitu motivasi, yang kedua kreativiti, yang ketiga pengurusan bilik darjah dan yang terakhir interaksi bilik darjah. Topik yang pertama ialah motivasi. Menurut Kamus Dewan, motivasi ialah keinginan yang kuat pada diri seseorang yang mendorong untuk berusaha melakukan sesuatu bagi tujuan mencapai kejayaan. Motivasi juga boleh ditakrifkan suatu gerakan, tingkah laku seseorang yang berorientasi kepada sesuatu matlamat yang disasarkan. Motivasi terbahagi kepada dua jenis, iaitu motivasi intrinsik dalaman, yang mana motivasi yang didorong untuk kepentingan ataupun keseronokan yang wujud dalam diri seseorang. Sebagai contoh, seorang murid belajar kerana keinginannya sendiri untuk berjaya. Kemudian, yang kedua, motivasi ekstrinsik, iaitu luaran, yang mana suatu keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh faktor luar diri atau dari orang lain. Contohnya, seorang murid belajar hanya untuk mendapatkan sijil ataupun untuk mendapatkan satu pujian. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, motivasi dengan minat. Yang kedua, naluri dan inquiry. Yang ketiga, desakan dan keperluan. Dan yang keempat ialah sikap, harapan dan aspirasi. Teori-teori motivasi. Yang pertama ialah teori Maslow. Maslow dilahirkan di New York. Beliau merupakan ahli psikologi yang terkenal dengan teori keperluan manusia. Beliau juga merupakan presiden kepada Persatuan Psikologi Amerika. Teori ini dibahagikan kepada 5 peringkat. Yang pertama iaitu keperluan fisiologi. Yang kedua, keperluan sakit. Yang ketiga, keperluan sosial. Yang keempat, keperluan penghargaan. Dan yang kelima iaitu keperluan diri sendiri. Seterusnya, teori pelaziman operan Skinner. Menurut B.F. Skinner, seseorang boleh mengawal tingkah laku berdasarkan motivasi tersendiri dan tingkah laku yang sebelumnya berdasarkan eksperimen kotak Skinner yang telah dilakukannya. Teori ini berdasarkan pembentukan kelakuan manusia melalui peneguhan. Terdapat 2 jenis peneguhan, iaitu positif dan juga negatif. Dari sudut positif, memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. Contohnya, menepuk bahu pelajar. Dari sudut negatif pula, mengelakkan dari tingkah laku yang tidak diingini berulang lagi. Contohnya, guru melewatkan masa balik pelajar. Kesimpulannya, motivasi sangat penting dalam menggerakkan seseorang pelajar untuk memenuhi objektif ataupun hasil pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Seterusnya, topik yang kedua iaitu kreativiti. Apa yang dimaksudkan dengan pemikiran? Pemikiran ialah satu proses mental yang melibatkan pengolahan kemahiran ke arah penyelesaian masalah tingkah laku. Pemikiran terbahagi kepada 2. Yang pertama, pemikiran kritis, iaitu membawa erti menimbang. Dari belum pula, pemikiran kritis melibatkan aktiviti mental seperti analisis, sintesis dan penilaian. Antara ciri-ciri pemikiran kritis pula ialah yang pertama, membuat ramalan, membanding beza, membuat urutan dan yang terakhir, menerangkan sebab. Pemikiran yang kedua iaitu pemikiran kreatif, yang bermaksud pembentukan sesuatu yang baru atau asal menurut Benjamin Bloom 1956. Menurut Kamus Dewan pula,
Pemikiran kreatif mempunyai kebolehan untuk mencipta, menghasilkan, mengembangkan sesuatu idea yang baru dan asal. Kesimpulannya, kreativiti mestilah dipupuk dalam kalangan pelajar kerana ia merupakan satu elemen penting yang seiring dengan PIPP, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, yang mana menekankan untuk membangunkan model insan yang kreatif dan inovatif bagi memenuhi PAK 21. Seterusnya, pengurusan bilik darjah. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan bilik darjah? Pengurusan bilik darjah ialah satu tindakan ataupun satu strategi yang digunakan oleh seseorang guru bagi membentuk suasana yang berkesan dalam pengajaran. Antara faktor yang membentuk pengurusan yang berkesan ialah penggunaan ICT, perancangan yang mantap, susunan kelas peka dengan emosi dan juga strategi berpusatkan murid. Antara teknik yang perlu dikuasai oleh seseorang guru yang pertama ialah merancang, yang kedua mengurus, yang ketiga mengelola, yang keempat mengarah, yang kelima ialah mengawal. Antara ciri-ciri bilik darjah yang berkesan ialah yang pertama, suasana demokratik dalam kelas. Yang kedua ialah jadikan bilik darjah sebagai tempat yang selamat. Yang ketiga ialah semangat kekitaan dan juga yang keempat menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan saling menghormati. Sebagai kesimpulannya, pengurusan bilik darjah adalah tugas yang paling besar yang tidak boleh diabaikan oleh seseorang guru kerana pengurusan bilik darjah yang berkesan mampu menggalakkan penambahbaikan pelaksanaan PDP dan juga mampu meningkatkan disiplin pelajar. Topik yang terakhir iaitu interaksi dalam bilik darjah, yang bermaksud satu proses saling bertindak balas, saling mempengaruhi antara satu sama lain. Terdapat beberapa pola interaksi dalam bilik darjah. Yang pertama, interaksi sehala, iaitu daripada guru kepada murid. Interaksi dua hala pula, iaitu antara dengan murid ataupun murid dengan murid. Interaksi pelbagai hala pula, iaitu antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan guru. Seterusnya, cara-cara mewujudkan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah iaitu seterusnya, kepentingan komunikasi dan interaksi dalam PDP. Yang pertama iaitu mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman. Yang kedua, mewujudkan hubungan yang mesra antara guru dan murid. Yang ketiga, membolehkan guru memotivasikan murid-muridnya supaya berminat dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, penglibatan murid yang aktif dan berkesan. Halangan dan gangguan komunikasi dan interaksi pula iaitu suasana kelas yang bising. Yang kedua, bilangan murid yang terlalu ramai. Yang ketiga, guru yang kurang berpengalaman. Dan yang terakhir, kepimpinan guru yang autokratik. Kesimpulannya,